Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ila faslina fi hadzal yawm. Fa insyaallah fi hadzal yawm nahnu sanunaqish ma'an. Kita akan sama-sama membincangkan bab yang baru, bab 9, al-bab at-tasi', yakni solatu at-tahajjud. At-tahajjud, salat at-tahajjud. Naam. Solat tahajud. Baik. Jadi ini bab yang ke-9 dalam fiqhu al-ibadat bagi subjek al-syariah tingkatan 2 KBD. Baik, kita tengok untuk tajuk solat tahajud, apakah intipati ataupun konten. Kita akan sama-sama melihat penerangan tentang 8 subtopik iaitu at-ta'rif, ad-dalil, al-hukmu, waktu solat at-tahajud, thumma adadu raka'at solat tahajud, yakni bilangan rakaat solat tahajud, sadisah, yakni sunan qiyamul lail, sunnah-sunnah yang dilakukan pada qiyamul lail, ba'din as-sabi', yakni hikmatu solat tahajud, hikmah ya solat tahajud ni, apa hikmah yang terkandung, wal akhiran kaifiyat solat tahajud, yakni cara-cara menunaikan solat tahajud. Baik. Naam, kita pergi kepada konten yang pertama, topik yang pertama iaitu ta'rif at-tahajud. Naam, hunaka ta'rifani fi lughah, naam, binisbati lughatan, yakni tahajud lughatan, tahajud pada bahasa, as-sahru wa tarku an-naumi, yakni ialah berjaga malam dan meninggalkan tidur. Bermakna, solat tahajud ni dilakukan pada waktu malam, yakni berjaga pada waktu malam dan meninggalkan tidur. Bangun daripada tidur, meninggalkan tidur dan menunaikan solat tahajud. Itu dari segi bahasa. Wa kaifa binisbati ila syar'in, yakni syar'an. Ta'rif tahajud syar'an, menurut syara'. Naam, huwa at-tanafful lailan ba'da an-naumi, yakni melakukan ibadah sunnah pada waktu malam selepas daripada tidur. Okey, sama juga. Kredit saya ucapkan terima kasih. Nota ini saya kongsi daripada Muzakirat Syariah tingkatan 2, keluaran Telaga Biru Education, hasil penulisan saudari Rabitah Qalamiyah. Naam. Okey. Baik, ini adalah buku yang sangat bagus digunakan bagi pelajar, yakni pelajar yang mengambil kurikulum bersepadu dini, di mana nota ini, muzakirat ini disejajar dengan buku teks dan juga dia memenuhilah sukatan KBD. Baik. Jadi, jelas dari sudut tahajud, dari sudut ta'rif. Apakah ta'rif dari segi bahasa? At-tahajud lughatan wa tahajud syara'an. Okay. Dua-dua membawa maksud melakukan ibadah sunnah pada waktu malam selepas daripada tidur, meninggalkan tidur. Baik, kita pergi kepada seterusnya. Kita nak tengok dalil masyru'iyyah, yakni dalil masyru'iyyati solati tahajud, dalil yang disyariatkan solat tahajud. Hunaka dalilaini minal Quran, yakni daripada Al-Quran, daripada surah Al-Isra'. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Na'am. Laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra' ayat 79. Yang membawa maksud, dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah, yakni tunaikanlah sembahyang tahajud padanya pada waktu ketika kita bangun daripada tidur, sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Yakni direct daripada surah Al-Isra', yakni dalil daripada Al-Quran.
Kemudian kita lihat kepada dalil daripada sunnah, minas sunnati, daripada sunnah yang berbunyi, okay, kita lihat di sini riwayat Abu Daud, Imam Abu Daud, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah, yakni syahrullah al-Muharram. Wa inna afdalas salati ba'dal mafrudati salatun minal lail lam yakul na'am lam yakul kutaibah na'am syahru qal Ramadan. Imam Abu Dawud diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang berbunyi, maksudnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang terbaik selepas bulan Ramadan ialah pada bulan Muharram, dan solat terbaik selepas solat fardu ialah solat malam, iaitu solat tahajud. Okay, semua riwayat Imam Abu Daud. Seterusnya, ini merupakan dalil yang menyokong pensyariatan solat tahajud imma fil Al-Quran, baik dari Al-Quran, daripada Al-Quran, wa daripada sunnah, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Baik, kita sambung seterusnya. Kita nak tengok apakah hukum solat tahajud. Ma huwa hukmu solat tahajud? Naam, hukumnya adalah sunnatun muakkadatun. Sunnatun muakkadatun, yakni sunat muakkad. Kita lihat di situ ia disokong oleh sebuah hadis, sebuah sunnah. An Abi Umamah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala alaikum biqiyamil lail fa innahu da'abus salihina qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfaratun lisayyiati wa manhatun lil ithmi, yakni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, rawahu Tirmizi. Diriwayatkan bahawa daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu telah berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu menghidupkan malam dengan qiyamul lail kerana ia adalah kebiasaan para salihin sebelum kamu. Sesungguhnya solat tengah malam itu mendekatkan diri kepada Allah, yakni menghapuskan keburukan dosa dan mencegah diri daripada melakukan dosa. Jadi, sunat muakkad ialah hukum bagi solat tahajud. Baik. Seterusnya, kita nak tengok kepada waktu solat tahajud. Waktu solat tahajud yang disarankan ataupun yang dilakukan. Bilakah solat tahajud ini disempurnakan ataupun dilaksanakan? Baik, kita lihat kepada penerangan. Tu'adja ba'dal istiqazi minan naumi wa qabla adhanil fajri, yakni dilakukan selepas bangun daripada tidur dan sebelum azan solat subuh. Wa afdalul awqati litahajjudi aw qiyamil laili fi sulusil lailil al-akhir, yakni waktu yang paling afdal, yang paling elok, yang paling dikatakan mempunyai kemuliaan apabila melakukan solat tahajud atau qiyamul lail ialah pada 1/3 malam. Ini boleh rujuklah 1/3 malam antara pukul 1 hingga pukul 4 pagi. Itu dikatakan 1/3 malam. Kemudian disambung, li'annaha tuf'alu inda ghaflatin nas wa tarakihim lit-ta'ah. Kerana dilakukan pada ketika ramai manusia lalai dan mereka meninggalkan ketaatan, yakni berhibur ataupun sedang menghabiskan masa pada waktu ini untuk perkara yang tidak sepatutnya, ataupun berehat tanpa mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wali'anna as-salata ba'da an-naumi fi dhalik al-waqti ashaqqu, kerana solat selepas bangun tidur di waktu malam itu amat sukar untuk dilakukan.
Jadi barang siapa yang mampu untuk bangun daripada tidur, meninggalkan tidur dan melakukan solat tahajud adalah kemenangan yang besar bagi diri seseorang. Kerana pada waktu ini, 1/3 malam ini merupakan waktu tidur. Dan di waktu itu, amatlah sukar untuk bangun dan melakukan solat. Jika dah terbiasa, Alhamdulillah. Baik, kita lihat di sini ada sebuah hadis an Abdillah Ibn Amr Ibn Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahabba as-siyam ila Allah siyamu Daud wa ahabba as-salati ila Allah salatu Daud alaihi salam kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Yakni diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rawahul Bukhari, hadis sahih yang membawa maksud. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia telah berkata kepada aku, puasa yang paling disukai Allah ialah puasa Nabi Daud. Dan solat yang paling disukai Allah ialah solat Nabi Daud. Kerana dia tidur pada separuh malam, maksudnya pada awal malam, dan dia bangun pada sepertiganya. Jadi tidur awal dan bangun pula pada sepertiga malam. Kemudian dia tidur semula pada seperenamnya. Membawa maksud ialah Nabi Daud ni, okey, saya habiskan dulu maksudnya. Dan adalah Nabi Daud puasa sehari dan berbuka sehari. Okey, kita sentuh dekat sini membawa maksud Nabi Daud tidur awal dan kemudian bangkit 1/3 malam untuk menunaikan solat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rawahul Bukhari. Baik, seterusnya kita nak lihat bilangan adadu rakaati salati tahajud. Berapakah bilangan rakaat salat tahajud? Naam. Sebuah hadis di situ yang berbunyi juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa aqallu rakaati salati tahajud rakaatani. Sekurang-kurangnya solat tahajud ialah 2 rakaat. Wala hadda li aktsariha. Tiada had maksima untuknya. Baik. Wa in sallat al-mutahajjadu wa in salla al-mutahajjidu bi aktsara minha fayustahabbu lahu an yusallima ba'da kulli rak'atain. Jika hendak melakukan lebih daripada itu, maka disunatkan untuk memberi salam pada setiap 2 rakaat. Yakni jika kita berhajat untuk menunaikan 4, 6 ataupun 8 rakaat, maka perlulah disunatkan kepada kita untuk memberi salam pada setiap 2 rakaat. Paling minimum, paling sedikit ialah sebanyak 2 rakaat sekurang-kurangnya. Kemudian disambung di situ, okey, yang riwayat Imam Bukhari, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang solat malam. Naam. Salatul laili masna masna. Yakni dia kata, okey, apabila dia tanya, kemudian baginda menjawab, solat malam ialah 2 rakaat, 2 rakaat. Itu yang diterangkan oleh baginda Rasulullah. Salatul laili masna masna. Yakni diterangkan bahawa solat malam itu ialah 2 rakaat, 2 rakaat. Yakni paling sedikit, paling minimum ialah sebanyak 2 rakaat, dan jika ingin buat lebih daripada 2 rakaat, haruslah dipendek-pendekkan dan diberi salam setiap 2 rakaat. Jika kamu bimbang, okey, disambung di situ. Fa idza khashiya ahadukum subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Naam. Disambung selepas itu, okey, jika kamu bimbang telah masuk waktu subuh, maka solatlah 1 rakaat untuk solat witir, yakni mengganjilkan rakaat solat malamnya itu. Seperti kita buat
kita buat solat tarawih kan. Tapi solat tarawih kita ada 8 rakaat kan. Kemudian buat witir. Okay. Untuk solat tahajud pula, paling minimum ialah 2 rakaat. Tidak ada had maksima. Kita nak buat 4 rakaat ke, 6 rakaat ke pun boleh. Tapi bagaimana untuk menutup solat tahajud ialah dengan melakukan solat witir 1 rakaat dengan keadaan untuk mengganjilkan rakaat solat malam itu. Kemudian barulah subuh. Baik, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rawahu al-Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Baik, itu merupakan bilangan solat tahajud. Baik, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersambung lagi sehingga kelas akan datang. Kita akan sambung untuk subtopik 6, 7 dan 8 di mana saya akan sambung penerangan sunnah qiyamul lail, yakni sunnah-sunnah yang dilakukan pada qiyamul lail. Apa makna qiyamul lail? Berjaga malam. Kemudian ketujuh, hikmah solat tahajud. Solat tahajud, apakah hikmah yang tersembunyi? Okay, yang dibawa oleh solat tahajud. Dan akhirnya kita akan tengok kaifiyah solat tahajud, yakni cara-cara untuk menunaikan solat tahajud. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf atas kekurangan. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Ilal liqa, ma'as salamah.